Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada para sahabat dan para penonton sekalian, semoga senantiasa berada di bawah rahmat Allah sepanjang masa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah para sahabat dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini kita akan membincangkan atau kita bertadabbur sepotong dua ayat-ayat Quran yang kita akan bincangkan dari sudut pandang yang berlainan sedikit daripada yang kita biasa dengar. Selalu yang kita dengar yang dikupas oleh ustaz-ustaz kita, oleh ulama-ulama kita. Jadi hari ini saya akan membawakan satu sudut pandang ataupun dari sisi yang dibawa oleh ulama-ulama yang terdapat dalam kitab Mughni Labib. Tentang hari ini kita hendak berbincang tentang sifat zalim yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mempunyai sifat zalim, yang berulang-ulang kali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi hamba-Nya, bahkan hamba-Nya sendirilah yang menzalimi dia sendiri. Dan banyak sangat daripada nas-nas ayat Al-Quran yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang kita selalu baca pengertiannya ataupun yang kita dengar yang diulas oleh ulama-ulama kita sekian lama. Maka untuk kita berbincang sedikit masalah zalim ini, kita definisikan dulu secara ringkas apa itu zalim mengikut pengertian syarak. Zalim itu ialah wad'u syai'a fi ghairi mahallihi, iaitu meletakkan sesuatu bukan di tempat yang sepatutnya lah, ataupun kita melakukan sesuatu pekerjaan bukan pada hak pekerjaan itu, ataupun dalam kalimah lain yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala gunakan di dalam Al-Quran, al-zulmu, Allah menggunakan perkataan al-baghi, yakni maknanya kita melanggar hak orang lain. Seperti mana contoh kita duduk di dalam rumah kita, semua harta kita, milik kita. Kita nak lukis rumah kita, kita nak cat dinding rumah kita, kita nak susun, kita nak pecahkan kursi meja. Adakah itu dikatakan zalim? Itu tidak dikatakan zalim, kerana apa yang kita perbuat adalah harta kita sendiri. Tetapi jikalau kita telah keluar sempadan, kita melakukan di rumah jiran-jiran, kita pergi merosakkan pokok-pokok rumah jiran ke, halaman rumah jiran ke, itu adalah perbuatan yang zalim, kerana kita telah melakukan kerosakan di bukan kawasan kita, di bukan tempat wilayah kita. Itu sedikit definisi zalim yang kita ketahui. Dan banyak juga ayat-ayat Quran yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat zalim. Antaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Yakni sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang walaupun seberat debu zarah. Itu yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-40, yang mana penafian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah tidak mempunyai sifat zalim, dan Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tetapi itu dari segi nas yang dikeluarkan. Tetapi dari segi hukum akalnya, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa, dia memiliki segalanya, memiliki alam ini, dan mengikut hukum akal Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja untuk melakukan
pelbagai perkara yang dia nak, termasuk berbuat apa saja kepada makhluknya lah. Seperti sekarang kita kata sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita penyakit, Allah menurunkan kepada kita cubaan, Allah menurunkan kepada kita segala dugaan-dugaan, sama ada berat atau ringan. Adakah itu dikatakan zalim? Kalau kita tengok definisi di atas tadi, adakah Allah melakukan itu kepada wilayah orang lain ke wilayah Allah sendiri? Itu yang Allah melakukan itu semuanya adalah wilayah Allah sendiri, makhluk Allah sendiri, hak cipta dia sendiri. Jadi dia tidak melanggar, Allah tidak melanggar mana-mana wilayah yang bukan kepunyaan Allah. Sedangkan semua apa yang ada di bumi dan langit ini adalah kepunyaan Allah. Mungkin definisi kita sebagai makhluk, kita rasa beban, kita rasa berat ataupun tak mampu hendak menghadapinya. Ada setengah kita rasa macam sudah dahsyat bagi manusia, bagi makhluk, kita katakan itu zalim. Itu definisi manusia sahaja. Jadi sebagaimana yang kita tahu, sekiranya kita hendak membuat sesuatu perkara, kita mesti mempunyai kebolehan dalam membuat sesuatu perkara. Sebagai contoh, kalau kita hendak membawa kereta, memandu kereta, sudah tentu kita mesti mempunyai kebolehan memandu kereta. Begitu juga jikalau kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan, kita mestilah ada sifat kebolehan dalam diri kita tu untuk kita membuat sesuatu pekerjaan. Sebagaimana sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai iradat dan mempunyai kuasa untuk membuat sesuatu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Oleh itu, untuk kita mengupas secara lebih detail sedikit bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menafikan sifat zalim ini, bahawa Allah memangnya tidak mempunyai sifat zalim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan kezaliman kepada makhluknya yang telah dirakamkan oleh ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita ambil satu ayat ini untuk kita kupas secara lebih terperinci sikit dari segi sudut bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Surah Al-Fussilat ayat 46, yang bermakna, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Nya. Jadi bila kita perhalusi ayat ini, yakni wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Nya. Jika kita tengok ayat ini, jika kita renung ayat ini dimulakan dengan kalimah penafian, iaitu ma, yang telah diletakkan di hadapan ma sebagai kalimah nafi, yang menafikan jumlah keseluruhan ataupun yang menafikan ayat ini. Mana cerita yang ada dalam ayat ini dinafikan oleh ma. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan kamu. Kemudian dimasukkan pula huruf ba ke dalam kalimah yang hendak dinafikan, iaitu kalimah zallamin. Dimasukkan huruf ba menjadi bizallamin. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Kalimah zallamin ini ataupun zallamun ini adalah yang bermakna satu kezaliman. Kalimah zalam ini adalah kalimah dalam kategori ayat celaan, kalimah celaan. Dalam bahasa Arab, kalimah dia ada dua jenis. Kalau untuk puji dia panggil kalimah pujian, madah, dan lawannya kalimah celaan, iaitu zam. Bila kalimah yang bersifat celaan, zam ni, iaitu sebagai contoh kalimah zalam tadi, dikategorikan dalam kalimah celaan yang bersifat negatif. Bila kalimah bersifat celaan tadi dinafikan dengan kemasukan kalimah seperti ma, tadi kita masukkan ma di depan, ataupun kita masukkan laisa. Laisa juga adalah
satu kalimah yang menafikan. Lepas tu ditambahkan huruf ba pada sifat yang tercela sebut, mana sifat yang negatif tadi, sifat zam tadi. Jadi sifat itu dinafikan secara total, yakni terhapus ataupun tiada langsung. Maksudnya zalam yang ada pada ayat ini, iaitu kezaliman pada ayat ini sebenarnya langsung tidak ada kezaliman. Bukan kita kata Allah sebenarnya boleh melakukan kezaliman kepada hamba-Nya, cuma Allah tidak hendak melakukan kezaliman sahaja. Seperti kita kata, saya hendak beli sesuatu barang, saya boleh beli barang, cuma saya tak mahu beli sahaja. Tapi ayat ini menyatakan bahawasanya saya memang tidak boleh membeli barang sebab saya tidak mempunyai duit. Begitu juga Allah tidak melakukan sebarang kezaliman kerana Allah sendiri tidak mempunyai sifat zalim itu untuk melakukan kezaliman. Abu Hayyan, ya ini seorang ulama nahwu yang ada ditulis di dalam Mughni Labib, menyatakan bahawa kalimah zalam adalah satu kalimah mubalaghah. Seperti kita kata ayat dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Fa'alun adalah satu kalimah mubalaghah yang bermakna sungguh-sungguh melakukan. Zalam ni adalah kalimah mubalaghah, yakni sungguh-sungguh melakukan kezaliman. Tetapi oleh kerana untuk kita menghapuskan makna zalim ini dalam kalimah ini, untuk mengatakan bahawa zalim itu tak ada, jadi ayat ini, kalimah ini tidak dibaca dalam bentuk mubalaghah. Kerana bila kita baca dalam bentuk mubalaghah ataupun kita kata wa ma rabbuka bizallamin lil abid, kita baca zallamin dalam bentuk mubalaghah, bermakna Allah masih ada sifat zalim, cuma tidak berlebih-lebih. Zalim yang biasa, tidak ada zalim yang over. Itu maksudnya. Itu kalau kita baca dengan sifat mubalaghah, dengan sirah mubalaghah. Tetapi untuk menghapuskan terus sifat zalim yang ada pada Allah ini, jadi ayat ini tidak dibaca dengan sirah mubalaghah. Jadi ayat ini ataupun kalimah zalam ini dibaca dengan sirah nasab. Sirah nasab. Apa itu sirah nasab? Iaitu sirah hubung kait. Sirah kena mengena. Jadi bila kita baca dengan sirah hubung kait, nasab ataupun bentuk kena mengena, ayat ini akan menjadi wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhan kamu tidak ada kena mengena dengan zalim kepada hamba-Nya. Bermakna zalim itu langsung tidak ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ambil kalam orang-orang Arab yang bercakap mengenai bentuk sifat bentuk sirah mubalaghah ini dan sirah nasab ini. Kita ambil contoh daripada kalam Arab, daripada kalam syair yang disyairkan oleh Umrul Qais. Umrul Qais adalah salah seorang penyair agung yang telah diletakkan dalam kumpulan Sab'atul Mu'allaqat. Apa kata Umrul Qais? Walaisa bidhi ramhin fayat anuni, walaisa bidhi saifin, walaisa binabbalin. Syair ini mengisahkan dia lah penyair mengatakan dia hendak mengacau isteri orang, tapi dia mengatakan, apa aku takut? Kerana lakinya ni penakut. Lakinya tidak mempunyai pedang pun untuk tikam aku, tidak mempunyai tombak pun untuk tikam aku. Dan dia pun bukan seorang yang pandai memanah. Ini kita tidak ambil lah cerita dia, cuma kita nak ambil bahasanya. Apa dia kata? Walaisa bidhi rumhin fayat'anuni. Dia tidak mempunyai lembing untuk menikamku. Walaisa bidhi saifin, walaisa binabbalin.
Cuba kita tengok kedua-dua satar ayat ini dah dimulakan dengan perkataan laisa, iaitu nafi. Walaisa bidhi rumhin. Dan dia tidak mempunyai lembing ataupun tombak, fayat anuni, untuk menikam aku. Satar kedua dia kata walaisa bidhi saifin walaisa binabbalin. Jadi syahid kita ataupun bukti kita di sini, kita ambil perkataan walaisa binabbalin. Walaisa adalah kalimah nafi ditambahkan dengan perkataan bi kepada nabbalin. Nabbalin ialah satu kalimah yang kita boleh baca dengan sirah mubalaghah tadi, ataupun kita boleh baca dengan sirah nasab. Bila kita kata walaisa binabbalin, bermaknanya dia tidak pandai ataupun dia bukan pemanah. Maksudnya dia bukan, menafikan terus. Bukan kita mengatakan dia tu pandai tetapi tidak cekap ke, ataupun dia pandai tetapi tidak champion lah, biasa-biasa. Tidak. Ini menunjukkan walaisa binabbalin, menunjukkan orang Arab bertutur langsung tidak ada kepandaian pada dirinya dalam bab-bab memanah. Ini adalah bukti bahasa yang digunakan oleh kalam-kalam Arab lama, dan kalam tadi telah diterjemahkan dalam ayat Al-Quran tadi, wa ma rabbuka bidzallamin. Maksudnya Allah itu langsung tidak ada kezaliman dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah Allah ingin melakukan kezaliman sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak ada kezaliman padanya. Jadi bila kita satukan ayat tadi, ayat syair tadi, bait syair tadi dengan ayat Al-Quran tadi, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, adalah boleh membawa makna wa ma rabbuka bidzi zulmin, iaitu dan tidaklah Tuhan kamu itu mempunyai kezaliman. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala langsung tidak ada sifat kezaliman ataupun sifat zalim dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Sekian dengan pencerahan dan penjelasan yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita tadi, dapatlah kita renung-renungkan bahawa ketinggian kalimah Al-Quran ini boleh dipandang dari pelbagai sudut yang boleh membuka minda kita untuk menerokai banyak lagi khazanah-khazanah yang ada di dalam Al-Quran untuk kita terokai. Dan kesimpulan daripada penerangan ayat ini ialah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sememangnya tidak ada langsung sifat kezaliman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana membolehkan Allah itu bersifat zalim kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam.